Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام شهر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saya hormati pengurusi surau Ihsaniyah, Tuan Haji Abdul Razak, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syah, adik-adik dan tuan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita bacakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya, maka pada subuh ini kita dapat sekali lagi bersama-sama solat subuh berjemaah. Dan seterusnya kita menambahkan sedikit lagi ilmu kita yang berkaitan dengan ilmu tauhid pada pagi ini. Sebab dalam kitab Kifayatul Muhtadi ini tajuk yang mula-mula sekali ialah babun fil tauhid, satu bab berkaitan dengan ilmu tauhid, babun fil aqidah, satu bab berkaitan dengan akidah. Baiklah tuan-tuan dan puan, kita sudah sampai kepada perkara yang kita bincangkan, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul semuanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu dipanggil tabligh. Sifat rasul itu ada 4. Sifat wajib bagi rasul. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq itu, para rasul itu adalah benar. Sifat dia yang kedua adalah bersifat amanah, yang ketiga adalah bersifat menyampaikan. Dan para rasul itu adalah fatanah, maknanya bijaksana. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan, para rasul itu iaitu 4 orang para rasul ini telah disampaikan kepada mereka kitab-kitab yang dinamakan kitab Injil, Taurat, Zabur dan Al-Furqan. Kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kita boleh sebut Al-Quran, kita boleh sebut Al-Furqan. Apa bezanya Quran dengan Furqan? Apa perbezaan di antara Quran dengan Furqan? Quran maksudnya bacaan, Furqan maksudnya perbezaan, yang membedakan yang hak dengan yang batil. Itulah Furqan. Dalam Quran itulah kita nak jumpa yang hak dan yang batil. Al-Quran itu adalah bacaan, tilawah Al-Quran. Jadi dua-dua boleh sebutlah. Kemudian semua kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul ini wajib dijazamkan hati dengan ada diturunkan dia. Wajib dijazamkan hati. Jazam menjazam. Yakin dengan sungguh-sungguh tanpa bergerak-gerak. Itu jazam. Jadi antara jazam dengan yakin ni, jazam ni lagi kuat. Yakin sungguh-sungguh dalam hati dengan ada diturunkan dia. Memang kitab ni ada diturunkan dia. Bukan main reka-reka je. Kitab Zabur ada, kitab Taurat ada, kitab Injil ada, kitab Furqan, Quran pun ada. Wajib dijazamkan hati kita
Itu kitab itu diyakinkan bahawa kitab itu memang diturunkan dia. Dan kufur orang yang tiada percayakan dia. Orang yang tak percaya dengan kitab-kitab ini, maka dia adalah dihukumkan kufur. Apa mana kufur? Orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kufur. Kufur ni sifat, orang-orang yang ingkar lah. Kafir adalah orang yang kufur. Kufur adalah sifat orang kafir. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kufur orang yang tiada percayakan empat buah kitab ini dan suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, iaitu barang yang disebutkan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Quran. Itu disebutkan dalam Quran. Jadi apa yang, kalau kita tak percaya apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu, kita jadi kufur, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dalam Quran Allah sebutkan tentang syurga, innal muttaqina fi jannatin na'im, syurga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ini dalam syurga Allah, yang penuh dengan nikmat. Kita tak percaya syurga, kita jadi kufur. Kita tak percaya adanya neraka, kita jadi kufur. Sebab itu disebut di dalam Al-Quran. Apa yang disebut dalam Quran itu adalah wahyu Allah. Dan ia disampaikan oleh dalam Quran ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Walaupun kita tak faham bahasa Arab, setengah-setengah kita tak faham, tapi apabila disampaikan perkara ini oleh mereka-mereka yang faham bahasa Arab, maka hendaklah dijazamkan dalam hati, percaya sungguh-sungguh. Dari orang yang tak percaya dengan kitab-kitab ini, kufurlah dia, iaitu Quran bagi Nabi Muhammad SAW, Taurat bagi Nabi Musa alaihissalam, Injil bagi Nabi Isa alaihissalam, dan Zabur bagi Nabi Daud alaihissalam, dan suhuf Nabi Allah Ibrahim dan suhuf Nabi Allah Musa. Suhuf ini bukannya kitab. Suhuf ini adalah lembaran-lembaran kertas yang tertulis di dalamnya firman-firman Allah, tapi berbentuk lembaran-lembaran, bukan berbentuk kitab. Dan tak banyak pun lembaran-lembaran ini. Dan setengah daripada yang dikabarkan, setengah mana setengah tuan? Setengah kau? Apa maksud setengah itu? Sebahagian. Bukan setengah. Setengah daripada satu ialah setengah kan? Satu setengah dia adalah setengah. Setengah sebahagian daripada yang dikabarkan wajib kita percayakan hari kiamat. Hari kiamat. Dalam Quran pun ada menyebut perkataan, dan ada surah Al-Qiyamah, dan ada menyebut perkara yang berkaitan dengan Yaumul Qiyamah. Wajib kita percaya. Bila kita baca surah Al-Waqi'ah tu, tuan-tuan, itu berkaitan dengan kiamat lah tu. Iza waqa'atil waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah. Apabila telah berlakulah peristiwa. Peristiwa waqi'ah, iaitu hari kiamat. Wajib percaya hari kiamat. Tapi bila dia berlaku, itu bukan urusan kita. Kita hanya menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kiamat itu akan berlaku pada bila-bila masa. Tapi Rasulullah telah memberitahu kepada kita tentang tanda-tandanya. Apa dia tanda-tanda hari kiamat? Selalulah guru-guru dulu, ulama-ulama dulu sebut, dia kata, tanda hari kiamat yang besarnya ialah apabila matahari terbit daripada barat. Daripada timur ke daripada barat? Daripada barat. Matahari terbit daripada barat. Itu tanda-tanda besar lah. Tanda-tanda kecil banyak, tuan-tuan. Apabila ibu menjadi amah kepada anak dia. Apa ibu menjadi amah pada anak dia? Ibu melakukan kerja-kerja yang disuruh oleh anak-anak dia.
jaga anak dia menyusu, jaga rumah dia, bersihkan rumah dia. Ibu menjadi hamba kepada anak dia, itu tanda-tanda nak kiamat lah. Tanda kecil lah, tapi dah banyak dah tuan-tuan. Ya? Ibu kadang-kadang jadikan suruhan oleh anak dia. Itu tanda-tanda nak kiamat lah. Ya? Wajib kita percayakan hari kiamat lagi akan datang. Dengan barang yang lagi akan jadi pada hari itu. Wajib kiamat itu akan datang dan barang yang akan jadi pada hari itu. Apa yang terjadi pada hari kiamat? Apa perkara yang akan jadi pada hari kiamat? Iaitu pada hari itu daripada apa? Daripada dibangkitkan segala makhluk daripada mati. Kita semua mati. Ya? Dan ada yang dah berjuta-juta tahun mati. Kita pun belum tahu berapa tahun kita mati. Hidup kita tahu kan berapa tahun. Tahu tak Rasulullah sebut umat Islam ni hidup umurnya antara 60 hingga 70. Tuan-tuan dah 70 belum? Rasulullah kata 60 sampai 70. Lepas pada 70 tu, itu kurniaan Allah lah untuk memberi ruang dan peluang kepada kita menambahkan lagi amal ibadah kita. Tapi tak ramai. 70 ke atas tak ramai. Ya? Tapi itulah had yang Rasulullah beritahu tentang umat Islam ni. Rasulullah umur dia 63 tahun je. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun 63 tahun. Sayyidina Umar Al-Khattab lebih kurang itu je lah, 60 ke 70. Yang panjang sikit, Sayyidina Uthman bin Affan, 82 tahun. Sayyidina Ali pun tak panjang umur dia. Okay? Jadi umur kita ni bukannya panjang sangat. Tetapi yang kita nak tempuh di akhirat besok, ada satu zaman yang sangat panjang, yang tidak berkesudahan. Kekal abadi. Hari kiamat adalah alam yang kekal abadi. Kalau masuk neraka kekal abadi. Kalau masuk syurga kekal abadi. Tapi bagi umat yang beriman, ya, mereka masuk syurga selepas mereka dibakar dalam neraka. Kerana maksiat mereka lah. Kerana maksiat. Bukan kerana kufur. Kalau kufur, kekal dalam neraka. Kalau maksiat, dalam neraka tak lama, kemudian pindah ke syurga. Dapat surat transfer. Ya. Bila dapat surat pindah tu, itu syafaat daripada Allah, pada Rasulullah, pada sahabat-sahabat kita yang salih. Jadi kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dimasukkan ke dalam syurga. Tiap-tiap hari kita mohonlah. Ya. Allahumma ajirna minan nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya, masukkanlah kami ke dalam syurga bersama mereka-mereka yang abrar, mereka-mereka yang baik. Ini doa kita tiap-tiap hari. Apa makna doa? Apa makna doa? Permintaan. Tetapi sebenarnya doa adalah rayuan. Ya? Rayuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari kiamat itu daripada dibangkitkan segala makhluk daripada matinya dan dihisapkan sekaliannya. Wajib percaya. Dalam Quran Allah sebut idzal sama'um fatarat wa idzal sama'um fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat. Dan bila kubur dibu'sirat, apabila bu'sirat dibongkarkan, semua orang keluar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Masa itulah manusia tahu apa yang dia dah buat dulu dan apa yang dia tak buat. Okay? Apa yang disuruh kita buat, apa yang disuruh yang kita tak buat tu, akhirat kita tak buat, kita lewat-lewatkan, kita tangguh-tangguhkan amalan baik ni. Itu merugikan kita lah. Okay? Wa idzal quburu bu'sirat. Okay? Dan dihisapkan sekaliannya. Apa makna dihisapkan? Dinilai. Dihisap. Semua orang akan dinilai. Siapa menilai kita? Allah menilai. Okay?
Yang membuat penilaian itu para malaikat lah, tapi di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan dinilai besok, tuan-tuan. Apa yang kita kena nilai besok? Amalan kita. Yang lain-lain semua tak dinilai. Harta kita ke, banyaknya rumah kita ke, tingginya pangkat kita ke, kedudukan kita ni, banyak ke, duit kita, semua tak diambil tahu di akhirat besok. Yang diambil tahu ialah amalan soleh kita. Apa yang kita amalkan semasa kita hidup. 60 hingga 70 tahun tu, tuan-tuan. Tak lama. Sebelum umur 15, sebelum kita balik, tu tak ambil kira. Apa yang kita buat semua baik ataupun buruk, tak diambil kira semasa kita umur 15 tahun buat. Tapi diambil kira bila kita dah balik, sampailah umur kita, dekat mana yang kita Allah bagi umur kita lah. Kalau umur 45, 15 sampai 45 berapa tahun? 30, 15 tahun. 40, baru 25 tahun. 45, baru 30 tahun. Tapi kita nak syurga Allah tu selama-lamanya. Sedangkan amalan kita 30 tahun je dikira. Sebab itu masuk syurga kita ni bukanlah dikira di segi amalan, tetapi dikira di segi rahmat Allah. Walaupun amalan sikit. Sebab tu banyak cerita-cerita orang yang lepaskan anjing tersepit pun masuk syurga. Orang yang sentiasa memberi bantuan kepada fakir miskin dengan ikhlas pun masuk syurga walaupun tak banyak. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, dan dihisapkan segalanya atas amalan mereka itu, jahatnya dan baiknya. Jahat dan baik. Amalan baik kita dan amalan jahat kita akan dihisap, dan berterbang segala suhuf amalan mereka itu. Dan semua lembaran-lembaran suhuf tu, lembaran-lembaran amalan mereka itu akan berterbangan. Dia tahu cari Tuhan dia. Tuhan dia akan dapat. Tiba-tiba sampai je lembaran ke kiri dan kanan. Masa itu result dah keluar dah. Putusan peperiksaan kita dah keluar. Tapi bukan disampaikan oleh orang, tapi dia datang sendiri, tuan-tuan. Terbang amalan tu kat kita. Itu masa di akhirat besok. Di dunia tak dapat. Di dunia bukan cara macam tu. Kalau kita dapat surat pun datang postman datang hantar surat, itu lain. Tapi di akhirat besok surat tu datang tanpa postman. Terbang sampai ke kita. Dan ditimbangkan amalan mereka itu. Macam mana amalan ditimbang? Dia bukannya beras, dia bukannya gula, dia bukannya tepung, bukannya material, tapi boleh ditimbang. Amalan di akhirat boleh ditimbang banyak mana beratnya dan mana ringan dia. Itulah keadaan di akhirat besok yang wajib kita percaya. Sebab itu disampaikan oleh para rasul dan para nabi. Khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kita akan ditimbang besok amalan kita. Dalam Quran pun Allah sebut faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat amal kebajikan walaupun sebesar zarah. Orang dulu terjemah sebesar zarah ni apa dia? Sangatlah masyhurnya terjemah dia sebesar biji sawi. Semua kita akan lihat besok di akhirat. Dan siapa amalan-amalan jahat kita sebesar biji sawi pun kita lihat besok di akhirat. Tak ada sesuatu pun yang dapat disembunyikan. Kalau di dunia ni bolehlah kita sembunyikan. Manusia tak nampak, tapi kita ni ada malaikat raqib dan atid kiri kanan kita ni sentiasa mencatatkan. Walaupun sedikit, walaupun banyak, walaupun tersembunyi, walaupun terang, semua ada catatan. Di mana waktu kita dapat suhuf kita, lembaran sebelah kanan, sebelah kiri besok, kita akan terkejut.
Sebab kita tak tahu rupanya ini dah tertulis, ini dah tertulis, ini dah tertulis, ini dah tercancel, ini dah tercancel. Kita dah mati berapa ribu tahun dah tu. Tapi ada. Itu yang wajib kita percaya, tuan-tuan. Hari ni kita buat, dia akan keluar besok di akhirat. Ya? Tuhan balas di akhirat. Di dunia Tuhan balas tak? Setengah-setengah pendapat mengatakan inilah balasan Allah kepada banyaknya maksiat-maksiat yang berlaku di dunia ini, maka berlakulah banjir yang sangat hebat. Sebab banyaknya maksiat berlaku di dunia ini, maka Allah balas di dunia. Itu kita kena bezakan, tuan-tuan. Ya? Di dunia bukan balasan. Di dunia Allah bagi ujian. Di akhirat besok baru balasan. Dunia ni ujian. Sama ada kita sabar ataupun orang beriman atau yakin dengan takdir Allah atau faham dengan tauhid sifat 20 dan sebagainya, itu ujian Allah pada kita. Sebab itu jangan rasa heran, jangan rasa ajaib, jangan rasa kagum. Banyak orang kagum, dia kata, ya Allah ya Tuhan, rumah habis banjir. Tapi Quran yang ada dalam rumah tu kering aja, tak kena air. Itu kuasa siapa tu? Kuasa Allah. Kuasa Allah. Tapi kuasa Allah ni bukan setakat itu je, tuan-tuan. Jauh lebih daripada itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita tengok matahari terbit, yang kita tengok lautan, yang kita tengok gunung ganang, yang kita tengok hujan ribut, itu kuasa Allah. Yang Allah keringkan Quran sikit tu dan sebagainya lagi itu adalah untuk memberikan peringatan sahaja. Bagi orang yang faham. Bagi orang yang tahu. Sebab itu kita mengaji sifat 20. Kita tak akan rasa satu-satu yang pelik kalau berlaku satu itu. Kerana itu adalah kuasa Allah. Apa kita nak pelik dengan kuasa Allah? Lebih daripada itu pun Allah jadikan. Allah jadikan manusia ni pelik tak? Tentang diri kita ni kita pelik tak, tuan-tuan? Rasa pelik tak pada diri kita ni? Buka air mata nampak semua-semuanya. Bernapas. Mendengar, melihat. Semua yang disita oleh Allah. Tapi tak pernahlah kita hari-hari kita rasa pelik, tak pelik. Ya? Sebab itu memang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita disuruh salat tiap-tiap hari. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan jadikan kita ni dan kita pun hiduplah pada satu masa ke satu masa. Dan sampai satu masa kita akan dipanggil kembali. Ya. Roh kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jasad kita kalau masuk dalam perut rimau, masuklah dalam perut rimau. Kalau masuk dalam perut buaya, masuklah dalam perut buaya. Tapi semuanya itu dikatakan kubur. Walaupun dia ditelan oleh buaya, walaupun dia ditelan oleh harimau, walaupun dia ditelan oleh siapa? Oleh ular sawang. Jos ke apa-apa ke lah. Masuk dalam perut siapa-siapa ke. Tapi itu semuanya dinamakan kubur. Jangan kubur yang tanam kat bumi itu. Ada juga orang yang tak ditanam dimakamkan di bumi, ya. Tapi dia dikuburkan di mana? Orang pergi Mekah dulu lah, tuan-tuan, ya. Naik kapal laut. Mati dalam kapal itu. Maka dikuburkan di mana? Di dalam laut. Dalam laut siapa pula makan? Ikan-ikan sana makan. Masuk dalam perut ikan secebis-secebis. Mana kuburnya? Tak tahu di mana kuburnya. Tapi telah pun masuk dalam satu alam yang dipanggil kubur. Setelah dia menamatkan kehidupan dekat dunia. Ya. Orang pergi Mekah dulu lagi dahsyat. Ya. Naik kapal berapa tahun? 2 tahun. 3 minggu kalau kapal Ansun tu. Ingat tak kapal Ansun dulu? Yang terbakar dulu. Lepas daripada itu baru tukar kapal terbang. Kalau dalam kapal terbang mati mana nak cepat kan?
Ha? Tunggulah turun. Takkan campak cakap terbang tu. Sebab kita memuliakan jasad anak Adam ni. Kan kita nak buat macam tu. Nak masuk dalam laut pun, tanam tu pun dengan penuh tertib dan penuh dengan penuh kehormatan kepada jasad-jasad yang nak dimasukkan ke dalam laut tu. Baiklah tuan-tuan. Dan ditimbangkan amalan mereka itu, dan ada yang dimasukkan ke dalam syurga dengan semata-mata rahmat Allah juga. Alhamdulillah. Ada yang dimasukkan ke dalam syurga dengan semata-mata rahmat Allah juga. Kalau ikut amalan tak layak masuk syurga. Tak cukup. Di segi amalan soleh dia tak cukup. Kalau ikut amalan tak layak, tapi masuk syurga semata-mata kerana rahmat Allah. Sebab itu kita doakan orang yang meninggal tu. Allahumma rahamhu wa'afihi wa'fu anhu waqrim nuzulahu wasi' madkhalahu waqsilhu bil ma'i wasalji wal bardi wa naqi minal khataya kama yunqas sabul abyad minad danas. Itu doa kita pada orang yang dah meninggal. Allahumma rahamhu, ya Allah berikanlah kerahmatan padanya. Walaupun banyak salah dia. Sebab itu kita kena sembahyangkan orang yang mati jenazah walaupun dia ahli maksiat. Walaupun kaki minum. Walaupun kaki judi. Sebab kita tak tahu rahmat Allah tu sampai pada dia masuk syurga dulu pada kita. Kita tak tahu. Sebab itu kita sembahyang ni tuan-tuan. Kita salat hari-hari ni hanyalah kerana kita sebagai satu sifat kita sebagai ubudiyah. Apa ubudiyah? Kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak masuk syurga. Belum tentu lagi. Tapi kehambaan kita kepada Allah, kita solat hari-hari sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Rabi'atul Adawiyah kata, Ilahi lastu lil firdausi ahlan. Wahai Tuhanku, aku tak layak masuk syurga-Mu. Dia tu Rabi'atul Adawiyah tu wali orang perempuan, wali Allah. Seperti dia rasa tak layak masuk syurga. Wala aqwa ala naril jahim, dan aku tak mampu menghadapi neraka-Mu, tak layak masuk syurga dan tak mampu nak masuk neraka pun tak sanggup aku. Apa dia minta lepas tu? Faghfir dzunubi, ampunkanlah dosaku. Fa innaka ghafiruz dzambil azimi, sesungguhnya engkau adalah pengampun yang maha agung. Itu Rabi'atul Adawiyah, tuan-tuan. Orang yang sangat kuat ibadah dia. Pun mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia ampunkan dosa dia. Padahal dia wali Allah. Tapi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari minta ampun pada Allah berapa kali? Ada kata 70 kali, ada kata 100 kali. Padahal Nabi itu maksum. Apa makna maksum? Dipelihara daripada melakukan dosa. Walaupun sebelum balik, Nabi tak pernah melakukan dosa. Walaupun sebelum balik. Walaupun dalam zaman Quraisy, dalam zaman musyrikin, orang kafir. Yang mana ada kebebasan nak lakukan apa, tapi Nabi tak pernah melakukan apa-apa dosa. Sebab dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan pelihara tak kita? Daripada melakukan dosa. Sebab itu kita minta kepada Allah. Supaya Allah memberikan hidayah, taufik kepada kita. Jangan kita terdorong kepada perkara yang menambah dosa kita lagi. Ya. Baik, tuan-tuan. Dan dimasukkan seseorang itu ke dalam neraka, dimasukkan ke neraka dengan semata-mata keadilan Allah. Masuk syurga kerana rahmat Allah, masuk neraka kerana keadilan Allah. Allah bersifat adil. Kepada siapa? Kepada makhluknya. Masuk syurga itu kerana keadilan, masuk neraka kerana keadilan Allah. Nak bagi tahu
seseorang tu masuk neraka kerana banyaknya dosa-dosa yang dia buat, kerana banyaknya maksiat, kederhakaan dan sebagainya yang dia buat. Ya, dimasukkan ke dalam neraka kerana keadilan Allah, supaya Allah nampak berlaku adil, ya, kepada orang-orang yang walaupun tak banyak maksiat dia, walaupun tak banyak keadilan, tapi masuk juga neraka. Ya. Lagi banyak masuk neraka lah. Tunjukkan keadilan Allah bahawa orang yang baik, ya, orang yang melakukan kebaikan itu masuk ke syurga kerana rahmat Allah, tapi orang yang masuk neraka ni kerana Allah tu adil, tidak berlaku zalim. Allah tak masukkan seorang neraka tu kerana, ya, kerana adanya sifat-sifat buruk pada dia, tapi Allah nak nampakkan keadilan ini. Patutlah kau masuk neraka, kau buat macam ni. Allah tunjukkan keadilan tu. Sebab tu kalau sekiranya kita tahu, ya, ataupun faham tentang hidup kita seorang Islam ni, ya, kita nak sentiasa melakukan kebaikan. Apa kebaikan yang paling tinggi selepas kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Paling tinggi sekali kebaikan kita, apa dia? An ta'budallah wa bil walidaini ihsana. Dengan dua ibu bapa hendaklah kita berlaku baik. Selalu Allah gandingkan dalam firman Allah, selalu Allah gandingkan an ta'budallah wa bil walidaini ihsana. Selepas kita beribadah kepada Allah, buatlah baik dengan kedua ibu bapa kita. Sebab itu jangan derhaka kepada ibu bapa. Sebab doa ibu bapa yang diderhakai, ya, dia terus ada 3 doa silap saya yang terus direct kepada Allah. Satu doa ibu bapa yang untuk anak-anaknya yang derhaka pada dia tu, ataupun anak untuk kebaikan anak dia, terus kepada Allah SWT. Satu lagi doa yang direct kepada Allah, doa orang yang kena zalim. Orang yang kena zalim ni terus kepada Allah SWT doa dia. Jangan zalimi orang. Itu satu. Juga jangan zalimi haiwan. Sebab itu kalau kita nak sembelih haiwan yang boleh kita makan, disembelih dengan cara yang paling tertib, paling sopan, paling lembut. Jangan zalimi. Ada tak cerita dulu di Nepal, orang bunuh binatang, lembu ke apa, kambing. Ada ketuk mati beratus-ratus. Lepas tu jadi gempa bumi. Tak zalim binatang. Jangan zalim binatang. Doa binatang lagi makbul. Sebab itu Nabi Sulaiman bila suruh rakyat dia supaya sembahyang sunat istisqa, sembahyang sunat minta hujan, ke semua rakyat dia keluar, masuk kambing, lembu, kerbau, anjing, semua keluar nak pergi sembahyang. Dalam perjalanan dia nampak seekor semut sedang berdoa mohon hujan. Nabi Sulaiman kata, baliklah ke rumah masing-masing. Semut dah berdoa. Doa semut lagi makbul. Kemudian hujan pun turun. Semut berdoa. Jangan pijak semut. Inilah pijak semut. Digesek-gesek pula lagi. Itu lebih pada zalim, tuan. Itu budak-budak lima kerja tu lah kan. Ya tak? Pergi ngaji, main sobat api je tepi tu. Semua apa? Kau lengkiak kau. Kau lengkiak tu. Zalim. Ambil uncup-uncup, masuk kat lubang kelengkiak tu, keluarkan, yang dia ni pun ambil keluar, laguan. Itu pun zalim. Kan? Ya tak? Ada buat tak ni? Ada buat. Apa tu lagu orang kelengkiak tu? Kita pun suka tengok kan. Tapi hari ni orang lagu apa? Orang lagu orang. Sepeda. Orang lagu orang pun lagi zalim. Kita bayar berjuta-juta tu. Tengok boxing tu. Tapi kita tengok orang yang boxing tu macam mana tuan-tuan. Suka tak tengok? Suka kan? Hobi tengok boxing dulu zaman Muhammad Ali dulu.
Meletup semua. Tapi sudah Muhammad Ali jadi apa? Ha? Oh, Parkinson, cakap pun tak boleh, akhirnya mati. Punyalah teruk dia nak cari duit, tapi kita punyalah suka tengok orang menzalimi orang lain. Dalam tinju ni. Itu pun zalim. Ya, kita menyokong kezaliman. Walaupun kita tak zalim, kita menyokong kezaliman. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, besok amalan kita ramal akan datang. Berlembar-lembar datang kat kita. Orang lain datang kat orang lain lah. Manusia berbilion-bilion ramainya. Di zaman Nabi Adam tu sampai zaman kita ni. Oh, banyak lembaran-lembaran sampai. Tapi bukanlah dalam macam lembaran kertas A4 tu. Tapi bukanlah macam lembaran-lembaran kertas. Tapi lembaran tu kita tahu sampai kat kita ni. Dalam keadaan alam akhirat besok. Tak ada apa-apa yang kita nampak. Kita nampak lembaran tu. Inilah suasana kita di akhirat, tuan-tuan. Yang Rasulullah beritahu pada kita, besok kita akan dapat lembaran yang baik dan yang buruk. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tapi ya tuan-tuan? Dah kan? Dah. Ya. Dia setengah kan, tak sampai satu lagi nak. Dan setengah daripada yang dikhabarkan wajib kita percaya akan qada dan qadar. Ini bab tauhid. Apa dia qada dan qadar ni? Kita akan belajar dalam bab sifat 20. Ya. Sifat 20 tu ada 8 tentang saluhul qadim, saluhul hadis, tanjidul qadim, tanjidul hadis. Itu semua dalam qada dan qadar. Ya. Jadi ini insya-Allah tuan-tuan ya. Kita diperincikan lagi bab-bab ni. Jadi kita jadi orang yang teguh dalam beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bergoyang. Ya, tak mudah digoda dan diduga. Apa-apa ujian yang Allah sampai bagi kita apa? Redha dengan ujian. Itu adalah qada Allah dahulu, tapi takdirnya sampai yang ini. Allah dah qadakan dulu. Zaman azali dulu dah ada ni, tuan-tuan. Sejak azali lagi dalam Lauh Mahfuz dah ada dah. Berlakunya vaksin apa ni, COVID-19 ni dah ada dah, dalam azali dulu dah ada. Tapi bila sampainya? Zaman kita ni. Jadi itulah tuan-tuan dan puan. Bila kita mempelajari tauhid, ya, kita akan faham bahawa segala-galanya Allah dah tentukan. Sebab itu dalam surah yang dibacakan oleh imam tadi, surah yang kedua tu, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Ada tak kamu tahu satu zaman yang Allah, ya, satu manusia makhluk pun tak ada, tapi tak pernah disertakan pun, tapi dah ada dah qada dan qadar waktu itu. Sebab itu dalam Quran, dalam hadis kita sebut, Allah sebut, Inna Allah qaddar maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawat bi 50,000 sana. Allah dah takdirkan, ya, semua makhluk ini sebelum diciptakan langit dan bumi 50,000 tahun. Dah ada takdir kita dah. Cuma tak dapat tengok lagi. Kalau dah tahu, jumpalah ahli nujum. Boleh. Nak tahu apa nak berlaku pada kita, boleh jumpa ahli nujum tak? Tak boleh, berdosa jumpa ahli nujum. Haram hukum dia. Ya? Cakap itu dulu tuan-tuan dan puan. Ya? Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita pada hari Jumaat yang baik ini. Ya? Dan insya-Allah, ya, Allah sentiasa memberikan, ya, kita mohonkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zubna ya rabbi fahman nabiyyin wal mursalin wa ilhamu malaikatil muqarrabin fi abidin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.